Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video Pendidikan Islam tahun 4 bersama saya, Ustazah Wan. Pada hari ini kita akan belajar bidang akidah unit 4 di bawah tajuk Nifaq. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 4 muka surat 106 hingga 113. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat apakah isi kandungan video kita ini. Video ini mengandungi maksud nifaq, hukum nifaq, ciri-ciri orang munafik, pembahagian nifaq, faktor yang mendorong kepada nifaq, perkara yang menyebabkan nifaq, kesan nifaq dan cara menjauhi nifaq. Murid-murid nak dengar cerita tak? Hari ni Ustazah nak bercerita tentang kisah gembala kambing yang suka menipu. Okey. Di dalam sebuah kampung, tinggal seorang penternak kambing dengan anaknya. Setiap hari, dia menyuruh anaknya mengembala kambing-kambingnya di sebuah padang rumput dekat dengan kampung mereka. Anak penternak kambing itu sangat malas. Dia sering tertidur semasa menjaga kambing-kambingnya sehingga tidak sedar yang beberapa ekor kambingnya telah masuk ke dalam hutan. Apabila dia pulang, dia dimarahi oleh ayahnya kerana cuai. Akibatnya, dia terpaksa masuk ke dalam hutan untuk mencari kambing-kambingnya yang hilang. Pada suatu hari, semasa dia menjaga kambing-kambingnya, dia terfikir hendak mempermainkan orang-orang kampung kerana dia bosan menjaga kambing-kambing kepunyaan ayahnya. Tiba-tiba dia mendapat satu idea. Dia pun menjerit, "Tolong, tolong, ada harimau yang makan kambing-kambing saya." "Siapakah yang menjerit meminta tolong?" tanya seorang peladang apabila mendengar teriakan budak gembala kambing itu berulang-ulang kali. "Saya rasa suara itu datang dari arah padang rumput di sana. Kalau saya tidak silap, itu suara anak penternak kambing yang menggembala kambing-kambingnya di situ," balas seorang lagi peladang. "Ayo semua, mari kita ke sana. Bawalah apa sahaja senjata yang kita ada untuk membunuh harimau itu," teriak peladang itu kepada peladang-peladang yang lain. Tanpa berlengah lagi, mereka pun segera datang untuk membantu budak gembala kambing itu. Mereka membawa pelbagai jenis senjata seperti lembing dan parang. Apabila budak gembala kambing itu melihat peladang-peladang itu berlari ke arahnya, dia ketawa terbahak-bahak. "Kamu semua telah tertipu. Tak ada pun harimau di sini," kata budak gembala kambing itu. Dia berasa geli hati melihat gelagat peladang-peladang itu. Maka tahulah orang-orang kampung bahawa mereka telah ditipu oleh anak penternak kambing itu. Mereka pun pulang dengan perasaan yang marah. Esoknya, budak gembala kambing itu mengulangi perbuatannya. Peladang-peladang itu datang lagi untuk membantunya, tetapi berasa sungguh hampa dengan sikap budak itu yang telah menipu mereka sekali lagi. "Alahai, sungguh kecewa saya dengan sikap budak gembala kambing itu. Adakah patut dia mempermainkan kita berulang kali?" kata seorang peladang. "Sudahlah, marilah kita pulang. Sikapnya yang suka mempermainkan orang akan mendatangkan kerugian kepada dirinya sendiri," kata seorang peladang lain. Pada suatu petang, sedang budak gembala kambing itu duduk di tepi padang, tiba-tiba dia ternampak 2 ekor harimau mendekati kambing-kambingnya. Dia berasa amat takut melihat beberapa ekor kambingnya telah mati dibaham harimau-harimau itu. Dia menjerit meminta tolong. "Tolong, tolong!" jerit budak gembala kambing itu beberapa kali. "Saya tidak berbohong. Harimau benar-benar datang," jeritnya lagi. Tetapi tiada seorang pun yang datang untuk membantunya. Akhirnya, semua kambing-kambingnya
telah dibaham oleh harimau. Okey, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ini? Ya, sekali kita menipu seseorang, selama-lamanya orang tidak akan mempercayai kita lagi. Okey, ini adalah salah satu ciri orang munafik yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, sekarang mari kita lihat apakah maksud nifak. Nifak bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Apakah hukum nifak? Hukum nifak adalah haram kerana Allah memberi ancaman terhadap golongan munafik. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa, maksudnya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Murid-murid tahu apakah maksud munafik? Munafik ialah orang yang memiliki sifat nifak. Apakah ciri-ciri orang munafik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kazaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkiri. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Okey, tadi daripada cerita tadi, dapat tak lihat ciri-ciri orang munafik di dalam cerita tadi? Dia berdusta, dia membohongi penduduk kampung dengan menyatakan ada harimau hendak makan kambing dia. Okey. Seterusnya, mari kita lihat pembahagian nifak. Nifak ni terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, nifak i'tiqad. Yang kedua, nifak amalan. Mari kita lihat maksud nifak i'tiqad. Nifak i'tiqad ialah tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Manakala nifak amalan pula ialah berdusta. Yang kedua, memungkiri janji. Dan yang ketiga, khianati amanah. Apakah perkara yang menyebabkan nifak? Yang pertama, apabila bercakap, dia bohong. Apabila berjanji, dia mungkiri. Dan apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianati. Mari kita lihat apakah faktor yang mendorong kepada nifak. Pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Contohnya, kita selalu meninggalkan solat. Jadi bila kita selalu meninggalkan solat, iman kita akan lemah. Yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Yang keempat, haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Apa maksud haloba? Haloba tu maksudnya tamak. Tamak dengan keduniaan. Macam-macam nak, sehingga sanggup menindas orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Okey, seterusnya, nifak ini meninggalkan kesan dalam kehidupan, kesan buruk dalam kehidupan kita. Okey, mari kita lihat apakah kesannya dalam kehidupan. Yang pertama, kesan terhadap individu. Maksudnya kesan terhadap diri
orang yang melakukan nifak. Dibenci masyarakat. Orang sekeliling tak suka kita kerana kita suka menipu. Yang kedua, hilang rakan dan taulan. Kawan-kawan kita mula menjauhi kita. Sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Ya, murid-murid, orang yang suka berbohong ni, dia tak akan rasa gembira. Dia akan rasa resah, gelisah. Seterusnya, kita lihat kesannya terhadap keluarga. Hilang rasa kasih dan sayang. Dalam keluarga kita dah tak ada lagi perasaan kasih sayang. Yang kedua, tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga. Adik tak hormat kakak, kakak tak hormat abang. Seterusnya, timbul perasaan curiga, syak wasangka. Kesan nifak lagi terhadap masyarakat. Melemahkan perpaduan dan kesatuan. Yang kedua, sentiasa berbalah dan bergaduh. Puncanya sebab kita selalu berbohong, selalu mungkiri janji. Seterusnya, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Dan kesannya terhadap negara pula ialah berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman. Umat mundur dan lemah. Kita tak akan jadi maju jika kita sentiasa berbohong, kita selalu khianat dan mungkiri janji. Seterusnya, mudah dikuasai dan dijajah. Dulu negara kita pernah dijajah, sebab salah satu sebabnya adalah khianat, suka berbohong. Okey, boleh tak kita nak jauhi nifak? Boleh tak? Agak-agak boleh tak kita nak jauhi nifak? Boleh. Macam mana caranya? Jom kita tengok macam mana cara-cara nak menjauhi nifak. Menjauhi diri kita daripada menjadi orang munafik. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, berdoa dan tadabbur Al-Quran. Menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Kita boleh belajar agama. Contoh kalau kita rasa kita tak ada tempat kat mana nak pergi belajar agama, tak susah sekarang. Sekarang ni belajar hanya di hujung jari. Seterusnya, memikirkan keburukan nifak. Kita nak buat sesuatu tu, kita fikir dulu keburukan dia. Seterusnya, sentiasa muhasabah diri. Apa tu muhasabah? Muhasabah tu maksudnya kita menilai diri kita untuk memperbaiki diri kita. Dan akhir sekali, amalkan akhlak yang mulia. Okey murid-murid, nifak ni merupakan sifat yang dikeji dan sangat dilarang oleh Islam. Sebagai seorang Muslim, kita wajib menjauhi sifat nifak agar hidup kita diredai Allah. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.